masuk. Amin kat mana tu? Yes, thank you for spotlight me. Okay, so saya nak share, saya ada terbaca satu page lah tentang habit. Saya ada share dalam grup dengan brisk walk. Wah, padu luar biasa. Wala-wala brisk walk Okay, so saya nak share ni. Saya ada share dalam grup coaching saya. Saya ada share dalam grup coaching saya tentang habit. Okay, so kalau ada yang tengah free, saya tak tahu macam mana saya nak share screen ni. Sekejap So, dalam grup coaching saya, ni maksudnya replace habit. So, ada beberapa. Yang ini memang membantulah. Saya share dalam grup coaching. Sekejap macam mana nak share. Sebab kalau kita nak berubah, especially kita baru balik kepada extravaganza, benda yang kita kena ubah adalah daily activity kita, aktiviti harian kita. Yang kita rasa, alah sekejap je pun, takkanlah mengganggu. Tapi sebenarnya daripada daily activity kita tu yang akan membawa kepada result yang besar. So dekat sini ada share tentang macam mana kita nak replace habit kita. So kalau kita ni suka tengok Netflix marathons, kita kena tukar kepada sleep. Kita kena tidur awal. Kalau kita ni suka macam makan makanan yang fast food, ni of course lah orang Herbalife tak ada lah. Tapi saya share dekat group coaching saya. So kalau kita ni orang yang suka makan fast food, kita tukar kepada homemade food. Maksudnya kita masak lah apa yang kita masak ataupun kita follow meal plan kita. Kalau kita sekeliling kita, tapi ini memang boleh share dekat group coaching lah, bukan dituju untuk coach-coach yang ada dalam ni ataupun senior ataupun junior coach. Okay, boleh. Lepas satu page. Toxic friends, kita kena cari mentors. Kalau kita suka tengok TV, kita kena go to exercise. Kalau kita ni suka complaining, kita convert kepada gratitude. Overthinking, tukar kepada action. So kalau kita suka salahkan situasi, salahkan orang, blaming, kita convert kepada responsibility, take charge. Orang kata responsibility in anything. Alright? So saya ada seorang yang nak queue ni. Sebelum saya share lagi another tips untuk replace habit, saya nak pass kepada Amin. Okay, go Amin. Luar biasa Amin. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya tengah brisk walk dekat Dewan Sekolah ni. Oh, Amin umur berapa? Apa? Umur 29. Cikgu. 29. Saya brisk walk ni, ini saya nak cerita pasal inspirasi lah. Okay, boleh. Saya baru 3 bulan dalam Herbalife. Saya bawa Ustaz Ahmad lah. Saya biasa. Ustaz Ahmad. Okay, jadi macam mana boleh datang idea kita nak buat healthy active lifestyle ni? Sebab dalam grup Ustaz Ahmad tu ada satu cikgu juga namanya Bam Jai. Kita panggil dia Bam Jai. Jadi Bam Jai ni dia workout kat sekolah. Tak pernah terfikir pun untuk kita bagi masa kan. Maksudnya kita cari masa. Yalah, kita ada sehari mungkin dalam 6 masa ataupun 8 masa, satu masa setengah jam kan sepanjang kita bekerja tu. Tapi dia ada masa senggang. Kadang senggang dalam 30 minit ke, senggang dalam setengah jam ke, dalam 1 jam ke. Tapi bila kita betul-betul nak buat, kita akan cari masa tu. Jadi saya baru seminggu lah konsisten. Mana masa yang kita ada, kita kosong, kat situ kita isi masa kita dengan buat healthy active lifestyle lah. Satu lagi, kata-kata Jim Rohn, saya baru belajar dengan PDT daripada Jim Rohn. Jim Rohn cakap, instead of kita quitting bad habit kita nak berhenti bad habit kita. Tapi cuba kita tukarkan fokus kita tambah satu. Kita buat satu, kita disiplinkan satu benda baik yang simple je. Supaya nanti apabila kita konsisten benda baik yang simple tu, one day dia akan tukar. Kita akan berhenti dengan sendirinya bad habit kita. Tu je lah saya nak share hari ni. Wah, luar biasa. Thank you Cikgu Amin. Muda lagi, 29 tahun. Sebaya saya muda lagi. Tak. Okay, luar biasa. Macam tu lah ya, orang Herbalife selalu rasa nak muda. Wah, dah turun 22 kilo. Berat sebelum berapa kilo Cikgu Amin? 145, sekarang dah 123. Saya dah selesai. Saya punya 90 hari yang pertama. Saya target 90 hari yang kedua, lagi 20 ke 15 ke
step by step lah, tak adalah kita drastic sangat. Allah. Luar biasanya 22 kilo in 90 days. Ya. Wow, memang. Boleh tak saya nak share sikit macam mana saya punya journey 22 kilo ni? Okay. Sila. Kenapa pentingnya kita ada group coaching ni bagi saya lah? Untuk memberikan sabar, Cikgu Amin. Sabar. Jap. Ni penting ni. Kenapa penting nak ada group coaching? Okey, jap kita nak rekod. Kenapa penting kita nak ada group coaching ni? Sebab kalau kita tengok video-video Mak Hius kan, Mak Hius cakap apa? Kita kena percaya dengan kita punya klien lebih daripada dia percaya dengan diri dia sendiri. Betul. Jadinya bagi saya lah, sebab kita baru nak mula kan, kita dah buat macam-macam lah. Kita turun, saya sebelum ni pernah agak turun 10 kilo, tapi dia tak sustain. Tak se-sustain bila kita dengan dalam group coaching ni. So dalam group coaching ni bagi saya lah, walaupun orang tu turun 500 gram ke sekilo pun, kita recognize dia, kita support dia. Sebab apa? Kita dah ada satu target, kita ada satu goal. Jadi bila adanya group coaching ni, kita ada support, kita ada mentoring daripada coach kita tu yang membantu kita untuk sustain. Walaupun kadang-kadang saya lah sebagai peserta, ya tak ya aku boleh turun 20 ni. Ya tak ya, tapi bila ada coach kata tak apa, buat je. Jadi satu simple habit tu, bila buat, lama-lama dia akan ada hasil lah. Tu yang penting. Simple habit tu. Itulah pandangan saya. Terbaik. So sangat luar biasa ya, keturunan daripada Coach Nur Azman ni semua the biggest loser. Kau nak cari mana orang yang 100 kilo lebih, pergi tanya Ustaz Azman. Ustaz Azman ada lagi tak orang yang berat 100 kilo lebih-lebih ni? Pergi tanya Ustaz Nur Azman. Keturunan sana memang the biggest loser. 3 bulan turun 22 kilo. But it's not the result. Tapi tanya dia macam mana dia ubah, macam mana dia boleh berjaya turun 22 kilo, mesti ada something daily habit yang dia dah ubah. Daily habit tu yang penting lah. Sebab Jim Rohn kata things easy to do is thing easy not to do. Benda tu. Deep benda tu sebenarnya tu. Bagi saya lah. Yes, betul. Semalam saya ada dengar satu ni tahu, satu quote motivasi punya video. Dia kata macam ni cerita dia. Dia kata jangan pandang, jangan expect more dengan result, tapi focus more on action. Sebab result tu kita tak dapat nak buat, tapi on the spot. Yes. Tapi apa yang kita buat sekarang ni yang kita kena fokus. Gitu, menyambungkan. So alhamdulillah, thank you so much. Thank you. Cik Amin luar biasa kan. Boleh follow Bamin. Boleh follow Bamin di FB Aminuddin. Sekejap baca balik. Aminuddin, susah nak buka iPad dengan baca ni kan. Aminuddin Amzar dan IG, boleh tag dia ya. Luar biasa Bamin. So thank you. Belajar berkongsi. Thank you. So kita dah ada beberapa orang yang open video. Kita ada Coach Yana, kita ada Coach Linda, Abang Sazali, Nora dah balik ke belum tu? Dah jadi orang Singapura dah dia dekat sana tu, tak nak balik. Kita ada Nur Sazlin, kita ada Coach Zaidi. Coach Zaidi nak pergi mana tu? Okay. So anyone yang nak sharing your happiness, your anything you want to share, just say I nak share. Nak share, saya akan tengok. Kak Linda nak share. Okay, silakan Kak Linda. Nak share apa? Unmute please. Unmute Kak. Jauh benar nak tekan unmute tu. Dia atas tepi bawah tu ada. Kak Linda nak share ke? Kata nak share. Saya tolong unmute kan. Sekejap Mana Kak Linda? Boleh siapa-siapa tolong Kak Linda Kamal. Nak share? Okay, silakan Kak. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak share ke? Saya tak cakap saya nak share, tapi okeylah. Saya dapat baca gerak bibir akak tadi. Saya nak share. Ke cakap dengan orang lain? Pandai kita tak baik, berdosa. Aduh ya Allah, alhamdulillah, syukur. Tak sangkalah hari ni saya tak pernah pun share kat dalam CTD ni, tapi okeylah. Ya, kau nak share, janganlah cakap Assalamualaikum je terus unmute. Lepas ni jangan gerak bibir.
Sorry. Nervous. Nervous begitu. Sebenarnya kan saya happy sebab walaupun saya tak pergi extravaganza tapi saya dapat kirim botol tumbler yang warna kuning tu. And happy untuk yang pergi extravaganza, banyak share ilmu dekat dalam CTD ni. Lagi apa sekarang ni saya dekat nutrition club ni tengah breakfast, ada partner dekat sini. Sekejap tengok dia punya mana awak? Tak nampak. Kita tengah makan kat sini. Okay. Sebenarnya tak ada apa lah nak cerita, cuma nak share happiness tu je lah. Saya happy sebab dapat sharing daripada semua yang pergi extravaganza, jadikan saya semangat tu. Lepas tu saya tengok lagi yang terus pergi ke cruise kan, Masya Allah seronoknya diorang ke atas cruise tu kan. Rasa macam okay, kita kena simpan apa tu, semangat tu untuk kita terus dapatkan semua yang kita kena achieve lah kan. Terutamanya macam kita kena nak naik cruise. Nanti saya nak tunggu extravaganza Bangkok, InsyaAllah. Itu je lah Siti, tak tahu nak cakap apa. Yelah, terima kasih lah sebab sudi unbreak your feel nak share. Okay, so anyone lagi yang nak share, saya open to share sebelum saya baca gerak bibir anda. Kan, dapat gerak bibir, dapat tengok eye contact tu pun saya dah boleh baca dah. Sazlin macam excited je nak share? Nak share ke tu? Sebab orang yang open video ni, dia memang bersemangat nak share something. Kan? So, boleh unmute your mic. Dah. Okay, saya nak share. Assalamualaikum, selamat pagi. Dah lama tak share. Okay, saya nak cerita happiness saya. Hari ni hari ketiga setelah balik extravaganza. Saya buka home club. Alhamdulillah. Wow, amazing. Itulah walaupun saya duduk luar, itu inilah pembakar semangat kan. Itulah event yang pertama yang dekat luar lah, luar daripada negara lah kan. Itu extravaganza saya pertama. Ni yang kedua lah, cuma dulu online lah 2001. Online, yang ni yang offline. Itulah, Alhamdulillah banyak melihat, banyak belajar, jenis. Alhamdulillah, syukur. So itulah happiness saya. Hari ketiga home club dah buka. Dekat Sembala Hantamas dekat Budi. Okay. Sazlin dah ada customer ke datang kat rumah home club? Belum lagi. Belum lagi, insyaAllah. So focus on invitation. Yay. Hari ni saya nak fokus flyers. Lepas tu nak buat banner letak kat pagar. Itulah jemputan lah. InsyaAllah. Yes. InsyaAllah, jom sama-sama kita doakan Sazlin berjaya dengan home club dia dekat mana? PD, Sungalah Tamas. So ada home club terbaru dekat PD sekarang ni. So tahniah Sazlin. Alright, you amazing. Okay, so macam itulah kan, bila kita ada action, make sure kita clear dengan kita ada goal, kita nak buka kita punya action nutrition club. Make sure action tu paling penting. Buka tu insyaAllah memang senang kan. So fokus, you can do it. Okay. Tadi saya dah share tentang first page tu kan. Sementara nak tunggu orang lain yang share lagi. Kalau ada orang yang nak share boleh PM lah. Omennya Hamzah tu. Pipi dia tu. Si baik Notman tengah tidur sekarang. Okay, so next yang saya nak share adalah tentang yang tadi tu kan. Tadi first page pasal nak replace habit tu. Yang kedua ni mana dah?
Saya tengah mencari DM orangnya, tak baca, tak ada lagi. So yang kedua. Yang kedua adalah yang ini memang untuk orang-orang yang baru balik daripada extravaganza. Memang kita tengah semangat kan. So dia kata ni tak ada. Dia kata your mindset is a magnet. If you think of blessing, you attract blessing. If you think of problem, you attract problem. Always cultivate good thought and always remain positive and optimistic. So ini saya share dalam group coaching saya lah. So saya ada seorang coachee daripada Sarawak, Kuching. So dia kata wah bestnya group coaching ni. Saya decide untuk join group coaching ni sebab saya just nak kurus je. Saya just nak sehat before saya nak pergi haji. Which is 30 ni dia kata dia nak pergi haji dah. Tapi dia kata dia tak sangka bila dalam group coaching ni dia dapat selain daripada dapat coaching, proper guide daripada coach, tapi still dapat motivation. So itulah yang kita kena bagi kan. Kita kena bagi value dekat group coaching kita. Okay. So ada siapa-siapa lagi nak share? Saya tak baca chat. Ada siapa-siapa? Wah, Masya Allah, sorry saya terlepas, tak nampak, ampun ya. Sebab dia dah buka video, saya tahu dia dah share. So saya pass kepada Ustaz Nur Azman, family the biggest loser. Okay, pass to you Ustaz Ma. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria, salam bahagia semua warga CTD. Dan syukur Alhamdulillah, pertama saya nak recognize Bamin yang sedang brisk walk di sekolah. Dia buat 5 km, mungkin dia nak touch 10 km. Dan inspirasi beliau adalah daripada Bamjai. Bamin dah turun 22 kilo dalam tempoh 3 bulan. Dan seorang yang konsisten. Kisah Bamin, secebis kisah Bamin. Bamin tanya saya dalam grup coaching pada November 2022. Ni 2023 kan? Kemudian dia start bulan Mac 2023. Jadi dia ada time frame, dia ambil masa untuk dia decide. Saya tak pasti apa yang berlaku pada masa itu, tetapi saya memang jenis orang yang tidak berprasangka, tidak prejudge orang yang tidak respon ataupun orang yang lambat respon. Saya beri peluang supaya mereka boleh decide bila mereka nak berubah. Kadang-kadang ni as a coach, sebagai coach, kita selalu down bila kita offer orang tak respon ataupun dia respon yang ataupun dia tak sempat respon sebenarnya, ataupun orang terlalu banyak kerja tau. Orang terlalu banyak benda nak fikir dalam minda ni, tapi bila dia dah ready, dia akan buat sampai jadi. Sebab kekuatan yang sebenar dia keluar ada dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi, geng cruise. Saya tak dapat pergi cruise, tapi saya dapat menikmati sunrise dekat Sungai Perak, Kuala Kangsor. Okey, patah balik cerita Bamin. Ada je Yana ni kan. Okey, kemudian saya akan jawab, just let me know when you are ready. Dan itulah jawapan saya kepada orang-orang yang nak turun berat tetapi dia belum ada decision. Sebab kekuatan ni bila dia datang dari dalam, itu unstoppable. Ada orang dia suka paksa. Kita nak buka group coaching ni bulan 3 ni, tak lama lagi ni. Abang kena masuk ni. Inilah masa yang terbaik. Ni kita dah bulan 6 ni. Orang lagi serabut kepala kalau coach yang jenis apa itu. Saya pun tak bagilah coach saya supaya mendesak dan menekan orang. Dan dalam group coaching pun we inspire people. Ini mentor saya cakap. Saya pun kena macam tu juga. Dan apa yang saya kena saya buat balik lah. We don't force people. We inspire people. Dan kita inspire tak perlu cakap dekat mulut. Kita inspire dengan perbuatan. Seperti mana Bamin terinspirasi dengan Bamjai dan Bamjai terinspirasi dengan ada banyak contoh-contoh Bam dalam grup coaching TKO. Dan Bam semua. Kita ada Bamin, kita ada Bamjai, kita ada Bamfast, kita ada Bamjet, dan memang Bam lah semuanya. Dan Bammi, dan semua Bam ni good results. Dan semua ada good result. Dan Alhamdulillah. Cuma nak plug, nak jadi product lover ataupun nak jadi business partner. Dan saya tak pernah paksa orang untuk jadi business partner. Dan saya memang inspire orang untuk jadi product lover. Sebab apa? Sebab pada saya, ni pandangan peribadi saya, sebab saya pun dulu macam tu juga, kisah saya jumpa Herbalife tahun 2008,
nak kurus tapi tak ada kekuatan sebab kekuatan bukan datang dari dalam, kekuatan daripada luar. Tahun 2010 repeat benda yang sama, kekuatan juga bukan dari dalam, daripada luar. Dan berjaya turun 5 kilo tapi naik balik 8 kilo. Dan 2012 kekuatan datang dari dalam. Dia datang macam tu je. Dan start daripada situ saya hanya jadi product lover sehinggalah saya jadi pada tahun 2018 hingga 2018 tu 6 tahun. Itu yang saya jadi super senior executive world team tu. Memang world team tak bergerak lah. Sampailah saya nampak turning point saya untuk go next level. 2018 sebagai product lover yang hanya share hasil sepanjang masa, setiap masa, hari-hari saya share hasil. Pagi saya shake, tadi saya shake shake cookies and cream yang super sedap. Balik saya dah try RS Pro yang pekat, yang saya rasa tadi saya kayu bersikal, saya rasa craving ayat orang sekarang, craving nak mampus kan. Dapat RS Pro tu rasa macam dia punya feeling. Sebab hari ni adalah day one saya untuk start kayu basikal semula. Dan untuk start sesuatu yang kita dah pernah buat, mindset tu, aku dah pernah buat lah, aku boleh. Nantilah aku buat, nanti esok lah. Dah 10 juta kali esok lah. Tapi hari ni saya just make it happen, balik sembahyang subuh tadi. Dan yang bestnya, feeling saya lah setiap kali sembahyang subuh kan, saya akan tenang, happy. Saya akan buatlah kerja-kerja saya banyak kat rumah ni. Dan kerja utama saya adalah kemas rumah. Itulah kerja kemas rumah. Yang saya suka kemas sampai berpeluh-peluh kan. Tapi hari ni, saya just keluar rumah, just angkat je basikal tu, pantaya, capai topi apa semua yang ni. Tak payah nak dressing sangat. Terus keluar jam 7 dan saya dah start kayu, sakit montot. Balik jam 9, saya rasa 2 jam, baju basah, seluar basah, luar dalam basah. Dan perut saya meminta-minta untuk dapatkan RS Pro. Dan itulah saya rasa sebagai Herbalifer, daripada seorang product lover yang boleh turn jadi business partner. Dan pada 2018, turning point saya untuk jadi business partner tu, saya menghadiri satu event. Nama dia IoT. IoT yang menampakkan saya, ini flow business. Macam mana nak jadi business tu autorun. Jadi dalam ni, siapa yang mendengar ni, jangan pandang remeh pada event. Saya dulu selalu bila sebut pasal event, kita ada MDW pada 24-25 Jun. Alah, takut ada meeting sekolah. Alah, takut apa ni, gotong royong lah sekolah. Alah, itulah hari sukan lah. Itu hari tanda tangan buku lah. Macam-macam. Macam-macam. Hari itulah macam-macam nak jadi. Tapi kalau saya decide, saya nak pergi. Hari apa pun berlaku kat sekolah tu, saya tetap minta izin untuk keluar. Sebab saya dah decide untuk diri saya. Takkan saya nak benarkan orang decide untuk diri saya kan. Pengalaman saya pernah, kita dah set event dah, tiba-tiba pengetua letak saya sebagai ketua pengawas untuk SPM. Saya beritahu ke pengetua, minta maaf, saya dah atur event ni 3 bulan sebelum dah. Tapi dengan kekuatan mental yang dapat daripada event Herbalife, saya berjaya beritahu dekat pengetua, minta maaf Tuan Haji, saya tak dapat, tapi kecuali kalau Tuan Haji boleh bayar balik duit saya yang saya dah booking 3 bulan lepas, insyaAllah saya boleh ikut Tuan Haji lah. Terus dia call. Puan ni boleh tak gantikan Ustaz Man tu? Boleh Puan. Boleh pula dia minta ganti. Bermakna sebenarnya dia tak bagi kita ikut program, tapi bila kita nak dengan cara yang baik kita minta, dia akan bagi. Begitu juga saya nak pergi ke Bangkok ke ataupun Hong Kong, Bangkok masa tu untuk saya dah beli tiket, dah buat apa dah, saya nak pergi, tapi sebagai kakitangan kerajaan kita kena minta awal sebulan sebelum event. Betul, salah saya tak minta awal. Saya minta hari Jumaat nak pergi, hari Rabu nak minta kan. Hamid kau. Mana aku tahu kan. Bila dah berlaku baru tahu kan. Jadi saya pun kata tak apa Tuan Haji, saya tetap nak pergi sebab saya dah bayar, saya dah ada penginapan dan sebagainya. Masa tu pergi seorang-seorang, tak pernah pergi Bangkok pun. Saya bagi Tuan Haji, Ustaz kena minta juga, saya tak boleh izinkan kecuali Ustaz pergi ke PPD, Ustaz kata JPN Perak Ustaz minta dan Ustaz dapat kebenaran untuk keluar negara, baru Ustaz boleh pergi. Saya pun terus start kereta, mohon Tuan Haji izin untuk saya pergi ke JPN petang ni. Saya pergi JPN, saya pergi ke JPN, saya kata saya nak hantar borang ke luar negara. Borang ke luar negara sebab saya nak pergi ke Bangkok. Saya ada apa program ke Bangkok? Saya ada seminar kepimpinan antarabangsa. Macam tu. Ayat tu kena padu. Sebab kalau kita tulis menghadiri Herbalife Event kan. Herbalife Event kan ham. Jadi letak kepimpinan antarabangsa, dia orang tengok, kepimpinan antarabangsa. Ustaz letak borang tu atas tu, nanti kita uruskan. Dan
Boleh tak saya pergi? Tak apa, Ustaz pergi je dulu nanti kita settlekan. Kan? Sebab saya minta dengan elok lah, in proper way. Walaupun saya dah langgar peraturan tak hantar awal. Tapi sebab benda tu konsen manusia yang luluskan kan. Lepas tu bila saya beritahu Tuan Haji, JPN dah terima dan JPN akan uruskan dan saya mohon izin untuk pergi. Saya pergi Bangkok hari Jumaat lepas habis sekolah. Pergi Bangkok, sebulan lepas balik extravaganza Bangkok, baru dapat kelulusan permohonan keluar negara. Tapi aku dah balik dah selamat dah, Alhamdulillah. Bermakna, kalau kita nak buat sesuatu, just do it. Just make it happen. Jangan fikir banyak. Yes, betul Mai. Seminar kepimpinan antarabangsa. Betul lah, kita ada extravaganza kan, leadership training. Kan? Lepas tu, itu pengalaman lah bagaimana saya menjadi seorang Herbalifer yang menjadi business partner asal seorang product lover yang hari ini, syukur Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dengan izin Allah, bisnes berjalan secara autoran dan saya boleh menjalankan perniagaan di rumah dan di mana sahaja yang saya inginkan dan yang bestnya kita menikmati kehidupan seperti mana yang kita inginkan. Saya tidak lagi hidup dalam kepompong orang lain, mendengar arahan, mengikut arahan, saya menurut perintah, saya cuba buang dan delete benda tu yang ditanam dalam kepala saya selama 16 tahun. Saya tidak mahu lagi menurut perintah, saya mahu menurut isi hati saya. Siapa yang ada tangan dan ada hati, cuba tepuk dada. Yang ada lah, yang tak ada jangan tepuk dada masing-masing. What your heart say. Follow your heart. Follow your heart. Don't follow your guts. Follow your heart. Don't follow your head. Siapa yang ada tangan pegang tepuk dada. Follow your heart. Hati kita kata apa? Hati kita ni kata aku nak sihat. Hati kita ni kata aku nak ada duit lebih. Hati kita ni kata aku nak tolong orang. Hati kita ni kata aku mesti share. Walaupun aku tak pandai share. Just do it. Just make it happen. Dan percayalah, Bamin wajib pergi MDW. Just make it happen. Dan siapa lagi dalam ni? Dalam ni saya nampak Bamfast. Saya nampak siapa-siapa lagi yang ada bam-bam dalam ni. Dan geng TKO wajib pergi. Dan Herbalifer. Kalau anda nak jadi real Herbalifer, don't miss any event. Dan the best event ialah, apa dia Siti? The best event is the event that you miss. Yes. Jadi jangan tak pergi event sebab big event, big decision. Saya menghadiri saya tak ingat di Bangkok ataupun di Hong Kong, benda yang sama berlaku di Extravaganza Singapore ni. Saya melihat bagaimana orang yang masa itu saya kagum, orang dah 30 tahun, 31 tahun, 32, 30 sampai 35 tahun di depan di atas pentas dengan rupa yang sangat sihat, dengan semangat untuk hidup menua dengan sihat. Saya buat decision sebab saya balik daripada extravaganza yang besar tu, saya melihat ada dua orang pengetua yang meninggal lagi 16 hari sebelum mereka bersara. Bayangkan 2 minggu lagi nak ni. Dan dua-dua tu pengetua sekolah berasingan. Dan apa punca dia adalah mungkinlah tekanan dan masalah kesihatan yang berpanjangan dan berlarutan yang tak dapat diberi perhatian. Dan saya bersyukur hari ini selain daripada Allah izinkan ada kelapangan dari segi masa, kelapangan dari segi keuangan, dan Allah juga izinkan ada satu lagi kelapangan yang memang orang dambakan, yang anda dambakan, iaitu mental health, kelapangan fikiran. Bila kepala lapang, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, banyak benda dalam kehidupan yang kita nak buat, kita boleh buat. Dan kita tak perlu nak bergaduh dengan orang. Kita tengok orang bergaduh pun kita tenang. Kita pegang anak kita tenang. Kita pegang kucing kita tenang. Kita tengok orang memandu kita tenang. Kita tengok orang tengok TV, tengok Zoom kita tenang. Kita tengok orang tak on video kita tenang. Kita buat apa pun kita tenang. Kita tengok orang atas kapal pun kita tenang. Kita tengok orang mengandung pun kita tenang. Dan yang bestnya, ketenangan tu dia datang pada saya melalui platform Herbalife dengan izin Allah. Saya doakan anda yang masuk CTD ni teruskan berjuang, jangan miss sekali pun CTD. Bayangkan Siti Rizzo 3 hari berturut-turut volunteer balik daripada Extravaganza untuk mengubah kehidupan dia menjadi the best, aktif
Herbalife memang seorang yang proaktif. Tambah-tambah kalau yang dia minum shake. Kalau anda rasa tak proaktif, apa nak buat? Ni tips mudah. Kalau anda rasa lemau, kalau anda rasa tak best, kalau anda rasa down. Saya tak ada istilah down dalam kamus. Saya terpaksa sebut lah sebab untuk menyampaikan. Kalau anda rasa macam serabut kepala, ubat dia yang pertama, drink more shake. Sebab sebenarnya kepala otak anda tak berhubung selnya. Tengok macam Siti, bila dia dah minum kan, terus berhubung, bersambung. Terus anaknya pun terus kena connected, sambungan je kan. Terus jadi senyap, diam sebab ibu nak bekerja. Mohon ampun maaf atas salah silap. Teruskan perjuangan Bamin, teruskan perjuangan anda semua. Keep it up, don't give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Ustaz Man sebab support saya selama 3 hari ni. 3 hari kot rasanya Ustaz Man dah buat sharing. Oh semalam tak sempat. Sebab semalam Mai yang conquer. Sebab semalam kita punya masa short je kan. So sangat luar biasa. Thank you Bamin. InsyaAllah jumpa dekat MDW. Cuma satu je pesanan daripada mentor saya yang bagi yang bukan nak, mungkin ada cabaran yang tak dapat nak dielakkan. Tapi pesanan dia sangat menusuk hati. Bila sponsor saya kata if you miss one event, it means you delay your success. Maksudnya bila kita miss event, kita tangguhkan lagi kejayaan kita. Tapi disclaimer, event ni tak menjanjikan orang kata 100% macam kau datang event, kau boleh tukar pin, kau boleh tukar ni. No. Disclaimer kawan-kawan. Tapi dekat event you can get vision. Dekat event you can get orang kata belief. Yang mana bila kita dapat energy. Yang mana kita boleh nampak vision kita 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang macam mana. Sebab kita nampak speaker-speaker yang sangat luar biasa. Sebab saya memang pegang kata-kata Pak Yang tu. Memang jadilah. Memang jadi dengan saya. Sebab saya daripada 2009 sampai 2015 and then 15 sampailah 2019 saya tarik handbrake. Maksudnya saya tak fokus nak buat bisnes. Saya tak pergi any event. So terjadilah bila Pak Yang kata if you miss event, you delay your success. Nampaklah thank you Ustaz Man. So nampaklah beberapa tahun tu saya memang tak ada apa-apa perubahan pun. Just tak ada semi pun. Dia jadi lebih negatif lah. Sebab tu saya ada result before. Wah Kak Yong nak pergi mana tu? Nak graduate ke? Masya Allah. Tahniah Kak Yong. Kak Yong dah dia punya graduate apa Kak Yong? Master, PhD. Apa entah? Lupa. Apa Kak Yong? Unmute. Degree Finance, UiTM. PJJ. Memang luar biasa anak seorang lemperol gigih. Luar biasa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tahniah Kak Yong. Alhamdulillah. Usaha. Kalau dengan cerita Kak Yong ni sangat luar biasa juga. Kak Yong masa extravaganza baru-baru ni Kak Yong dia tak duduk dalam hall biasa. Dia duduk hall yang luar biasa and then dia beli tiket pun dekat on-site 800 tiket on-site dekat Singapore. Bukan memang sangat luar biasa. So alhamdulillah semuanya pasti perjalanan tu pasti ada hikmah dia kan. So tahniah Kak Yong kan. Dan tadi saya nak share apa saya dah lupa dah. Okey, siapa-siapa nak share boleh DM lagi. Hari ni kita bersiaran sampai jam ni sampai jam berapa Mai? Hari ni sampai 10 suku macam tu lah. Okey, hari ni kita sampai jam 10. Tak ada suku tak ada suku. Tengok siapa. Mai nak share lah. Okey, sila Mai. Sila Mai. Share ambil mic terus. Spotlight diri sendiri. Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat nak buka. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat hari Khamis. Alhamdulillah tahniah ada 430 orang yang join CTD pagi ni. So Mai nak share pengalaman selama balik daripada extravaganza. Dah hari ketiga kan. Kita balik hari apa? Hari Isnin. So hari Isnin tu terus bekerja, hari Selasa, hari Rabu, hari ni Khamis. Okay. So kisah hari Rabu, ingat tak hari Selasa Mai bawa suami Mai pergi hospital kan, appointment, and then Mai tinggalkan dia and Mai pergi walk and talk. So Mai dapat 2 numbers masa dekat hospital tu. Lepas tu
memang waktu tu dah present habis lah, dah buat presentation sampai harga, and makcik goreng pisang tu pun dah decide nak ambil package trial 1 F1. Balik daripada, maksudnya bila Sadiq dah habis appointment, Mai pergi jemput, waktu dalam kereta Mai terfikir, Mai cakap, kenapa aku lupa nak ambil deposit lah macam tu. Sebab dia dah say yes and dia dah decide nak ambil package yang mana. Kalau dalam online coaching, kita dah biasa, okay akan nak deposit berapa, 50 ke 100. Maksudnya macam kita dah lock dia lah kan, untuk dia betul-betul serius lah. Tapi waktu tu dalam kereta Mai terfikir, kenapa aku tak ambil deposit lah kat dia. Dan waktu tu Mai rasa macam, kalau aku tak ambil deposit nanti betul ke, macam dah mula ada rasa ragu-ragu. So pernah tak dengar, once you ada perasaan ragu-ragu tu, memang betul lah, maksudnya memang takkan jadilah. So bila dah ada perasaan ragu-ragu, kalau esok aku datang dia tak nak macam tu kan, dah mula future thinking, yang sebabnya bila Mai balik, Mai follow up, dia bagi banyak alasan. Dia cakap saya dah adik saya dah belikan produk ni. Lepas tu ni macam dia nak menolak lah, macam tak jadi nak ambil lah kan. Lepas tu tapi Mai tak putus asa. Mai bawa je Mai punya produk, bawa 1 F1, bawa sudu, bawa shaker cup. Gigih tau pergi dekat kedai dia tu balik, sebab semalam nak pergi ambil ubat pula. Hari Selasa tu just nak pergi appointment jumpa doktor, semalam tu nak ambil ubat. Sebab appointment jumpa doktor je pun daripada pagi sampai petang. So kami tak larat nak tunggu, so kami balik dulu dan suami Mai suruh datang ambil ubat semalam. So Mai pun pergilah drive, pergi hashtag. Lepas tu pergi jumpa akak tu dulu. Cakap lah, Assalamualaikum kak, macam mana kak? Lepas tu dia terus cakap sini, saya tak jadi, saya tak nak. So bayangkan Mai macam, dah lah kita ni first time, baru je nak bermula walk and talk, lepas tu kita terima rejection yang depan-depan macam tu. Dia kata saya tak nak. Lepas tu dia cakap, betul ni akak tak nak. Semalam kan kakak kata akak dah tak selesa dengan apa ni keadaan akak sekarang. Akak dah mula rasa sakit kaki bila berdiri lama, nak menggoreng apa semua kan. Lepas tu dia tak pandang Mai langsung, dia tak pandang Mai langsung, and dia fokus buat dia punya kerja lah. Dia duduk goreng. Lepas tu Mai cakap, it's okay kak, no problem. If akak tak ready lagi, tak apa, nanti bila masa akak dah betul-betul ready, akak cari je saya. Akak pun ada nombor telefon saya kan. Lepas tu dia pun kata okay. Dia tak pandang Mai langsung. Lepas tu Mai pun masuk kereta dalam keadaan yang macam kita macam rasa sedih, tapi dekat situ Mai belajar sesuatu. Mai belajar lah. Mai kata, Mai pujuk hati, Mai cakap sini, macam ni rupanya terima rejection depan-depan. Bila dia kata dia tak nak, dia siap cakap, saya tak nak, saya tak bawa duit pun hari ni. Sedangkan semalam dia cakap dekat Mai, alah duit saya tak cukup. Dia tunjuk tau dompet dia, duit saya ada 70 je. Esok saya bawa duit. Dia cakap macam tu, esok saya bawa duit. So bila Mai datang tu, tiba-tiba dia kata, saya tak bawa duit hari ni. Sedangkan semalam dia cakap hari ni dia nak bawa duit kan. So kat situ Mai belajar lah perangai manusia macam mana, apa semua kan. Kat situ Mai belajar terima, macam mana nak handle rejection. Lepas tu Mai balik tu, Mai rasa macam down sekejap. Tapi Mai fikir balik, kita ada big why kan, kita ada big why, kita ada goals. Kenapa aku nak down je sebabkan makcik tu seorang, sedangkan aku ada ramai lagi orang yang aku akan jumpa kejap lagi. Macam macam tu kan. Okay, so terus semangat balik. So bila terus semangat, parking je kereta dekat hashtag tu, terus nampak seorang abang ni, terus share. Dekat tangga, jumpa lagi orang, terus share. Bayangkan, orang semua takut dengan Mai. Mai nak share flyers tu je. Diorang macam, tak nak. Diorang macam tolak yang sampai tak nak. Kak, saya tak jual apa-apa kak. Saya just nak share flyers ni. Saya just nak minta tolong follow Instagram je. Follow Instagram ke? Okay. Dia ambil flyers tu. So, orang kat luar sana tak tahulah kenapa kan. Dia macam takut sangat bila kita bagi flyers. Tapi bila Mai tukar ayat, Mai kata, Mai bagi flyers tu dengan Mai cakap, saya nak minta tolong follow Instagram. Diorang akan ambil flyers tu. Saya nak minta tolong, boleh tak follow Instagram saya? Macam tu, saya nak minta tolong, boleh tak follow Instagram saya? Orang akan ambil flyers tu. Kalau untuk permulaan, dia macam kita nak bagi, Assalamualaikum kak, baru nak bagi, tak apa, terima kasih.
Kak, saya just nak minta tolong follow Instagram je. Dia punya ayat tu macam kesian sangat. Ui, nak minta tolong follow Instagram. Kak, saya nak minta tolong follow Instagram je. So semalam, mai perasan, followers mai naik. Ada, maksudnya mungkin ada yang terima flyers tu dia follow Instagram kita. So daripada situlah kita macam nak aktifkan kita punya Instagram, keep sharing apa semua kan, buat IG story and so on. So pagi tadi dah start buat posting dekat IG dan sebagainya. Mungkin itu adalah hasil semalam yang kita duk bagi-bagi dan mereka follow kan. So macam tu. So Alhamdulillah sepanjang rasanya 2 jam kot tunggu nak ambil ubat semalam, dapat buat presentation dekat 3 orang makcik. 3 tu memang badan besar and 3 tu memang diorang nak ambil ubat tu, ubat kencing manis, ubat darah tinggi, ubat kolesterol, tapi tak close. It's okay, no problem. At least mai buat 3 presentation yang sampai yuran. Tak pernah tau buat presentation depan-depan macam tu sampai yuran. Selama ni duk buat presentation dalam WhatsApp kan. Tapi ni bila kita share flyers tu, diorang akan tanya, oh ni ubat kurus ke? Tak. Ni bukan ubat kurus, ni Herbalife. Pernah dengar? Oh pernah. Cik pernah makan 4 tahun lalu. Ada coach ke? Ada. Pergi datang kelab, minum. Tapi tak sesuai lah dengan Acik sebab lepas tu Acik naik berat balik. So mungkin, yelah kita faham lah kenapa dia naik berat apa semua kan. So yang kedua pula India, saya bagi dekat seorang tu, dia kurus. Lepas tu dia bagi kat kawan sebelah dia. Kawan sebelah dia tu gemuk. Lepas tu dia cakap macam ni, ni dia bagi kat I lah, ni untuk kurus, you ambil lah. Dia pass kat kawan sebelah dia. Lepas tu kawan sebelah dia duduk sebelah saya sebab sebelah tu kosong. Lepas tu dia tanya, ini apa? Boleh tak saya share? Boleh tak cerita dekat saya? So saya pun buat presentation lepas tu nombor dia kena ambil, nombor dia kena panggil untuk dia ambil ubat. Lepas tu dah habis sampai situ je. So saya rasa pengalaman yang sangat best yang sebelum ni kalau kita banyak kali dah saya pergi ambil ubat Sadik tapi saya duduk main telefon kan. Tapi sekarang saya rasa saya dah berubah, duduk nampak je orang kat sebelah, tak kisahlah dia India ke Cina ke Melayu ke lelaki ke perempuan ke, saya just buka je mulut and buka saya punya flyers and share. So Alhamdulillah, itulah saya nak share happiness. Saya dah create new habit yang baru. Tahniah Mai, luar biasa. Dengar story Mai yang kena rejection ni kan, memang teringat dengan Herbalife yang bukan lahir tahun PKP, bukan lahir online. Sebab Herbalife yang lahir during offline, yang buat walk and talk, yang buat flyering, buka booth ni, rejection ni sebenarnya best. Kan, kenapa kita cakap best? Sebab dia build kita punya karakter. Macam dulu, kami pernah buka booth dekat Tesco, dekat Maidin, dekat Putrajaya. Kalau ingat cerita Yana. Mana Yana? Yana ada ke Yana lagi? Yana pernah, saya dengar story Yana, diorang pernah buka booth dekat, bukan buka booth, rasanya bagi flyers kot. Sampai security jerit, bagus balik. Kan? So sebenarnya bagi-bagi flyers ni sebenarnya build kita punya karakter. How we handle the react lah dengan situation tu kan. Dekat halaman dah parking, bagi-bagi flyer, simpan dekat kereta-kereta ni. Kena kejar dan kena tengking. Kau rasa macam mana perasaan tu? So memang kelakar lah. Tapi sebenarnya tu momen yang nanti kita akan cerita macam Mai cerita sekarang ni. So saya rasa Coach Yana pun sebenarnya dia semalam lagi dia nak share open tutup kan. So kita minta lah Mak Yong kita anak 6 ni untuk share. Jom share sister. Kan Rino nak Yana. Assalamualaikum. Itulah minta maaf bila nak share tu biasa anak-anak dia macam magnet semua datang kat mama dia. Okay, so memang pengalaman yang best. Mai, thank you for sharing. Sebab saya pun rasa lepas ni bila saya tunggu giliran nak check up, insyaAllah saya pun nak talk to a lot of people. Macam ni lah, kenapa? What happened? Okay, sekejap. Tolong kat bawah ni. Okay, lepas tu semalam pun saya dah start talk to people. Semalam saya nak pergi survey day 1 untuk STS. Lepas tu saya pergi beli barang sikit. Lepas tu kat situ saya teruslah bercakap dengan orang kan. Lepas tu saya guna ayat yang Ahmad Korang cakap, kenal tak siapa-siapa nak turun berat, naik berat atau nak make more money kan. Lepas tu dia kata ada seorang tu ada berapa orang saya bagi kat 5 orang. Lepas ada seorang tu dia tegur button saya, lose weight apa tu Kak kan.
So dia cakap saya saya cakap lah saya coach turun berat badan, awak nak turun berat ke? So dia kata so dia ceritalah dulu dia pernah makan Herbalife, dia pernah pergi gym apa semua kan, lepas tu tak turun. Tapi saya suruh lah dia follow, saya tunjuk testimoni saya, dia cakap betul kau Kak? Tak boleh. Kalau dah main iPad dah mama cakap apa ni? Okay, lepas tu saya cakap, lepas tu dia kata betul ke nak masuk anak 6 orang ni? Betul kan. Lepas tu kita pun selfie dengan dia, ambil nombor dia semua. Dan bila Kak Siti cakap tu teringatlah masa bagi flyers dekat Alamanda dulu kat tempat parking kan. Masa hari pertama tak ditangkap, hari kedua tak ditangkap kan, hari ketiga pun tak ditangkap. Tapi tiba-tiba hari keberapa tu, sebab waktu tu ada saya tunggu kawan Herbalife juga, dia buka booth kat dalam. Saya tak join booth tu, tapi sementara nak tunggu tu saya bagilah dekat tempat parking. Lepas tu Pak Gad tu jerit, dia kata buat apa? Lepas tu saya macam tak ada apa-apa. Lepas tu lari kan. Lepas tu dia kata angkat semua balik, aku tak nak nampak lagi kau kat sini. Lepas tu saya lari. Lepas tu saya minta maaf macam tu lah kan. So itu je, tak ada pun nak kena bunuh ke apa kan. So basically kadang-kadang rejections ni kita fikir sangat lah, macam sebenarnya dia tak ada apa-apa. Lakukan sebulan nanti boleh terberanak Ustaz. Okay, so bila kita macam saya tengok balik nota apa yang extravaganza tu, apa yang kita kena check hari-hari adalah siapa masih ingat kata-kata Juan Miguel, iaitu cuba type dekat chat, huruf besar tau, tak cukup tu Ustaz. Yes, sikit okay, ada yang tambah lagi satu hai, itu M. Daud Kilau. Okay. So ni every single day, every single morning kita cuba check kita punya 3 perkara ni. Kalau 3-3 ni tak on point, nanti kita punya hari tu kita tak highest energy. So apakah 3 ni? Yang pertama is our attitude. Bagaimana kita mulakan pagi ini, that is kita punya attitude. Okay, so bagaimana kita adakah kita mulakan dengan rasa not enough, tidak bersyukur, kita rasa overwhelmed, kita rasa terbawa-bawa kekesalan hari yang lepas ke apa kan. So first yang kita perlu check adalah attitude kita. So macam mana nak ada a great attitude? Great attitude ni dia bermula dengan akar dia yang pertama tu adalah gratitude. Gratitude will bring us to a great attitude. So kita mulakan hari kita dengan rasa penuh kesyukuran. Kita rasakan yang kita ada serba lengkap. InsyaAllah kita akan rasa, kita tak akan compare dengan orang lain, kita tak akan rasa kecil sangat kan, kita akan rasa more confident lah. Okay, itu number 1 is attitude. Number 2 is our habit. So kita tengok adakah habit kita ni mendekatkan diri kita dengan goal, ataupun habit kita ni mendekatkan diri kita dengan distraction kita. So tengok contohnya apakah habit-habit yang elok. Katalah pagi-pagi kita join CTD ke, kita workout ke, kita baca buku ke, ataupun kita dah start scrolling dah. So beware of kita punya habit. Dan juga habit ni contohnya bila kita dapat orang yang reject, macam mana kita handle benda tu. That is also habit kan. Okay, number 3 adalah activity. Okay, activity. So make sure kita dah ada action plan. Apa yang kita nak buat hari ni daripada pagi sampai malam. Okay, so bila kita ada double the activity, double the productivity. So untuk meningkatkan, kita dapat income yang bagus, volume point yang bagus, kita qualify next vacation, kita qualify next level, kita check balik dekat aktiviti kita. Sebab the secret of success depends on kita punya daily schedule. Kadang-kadang kita cuba cari kat mana macam mana nak buat video macam Ustaz Aman tu ada background macam ni lah, depan macam ni lah kan. Sebenarnya the secret is not in how we edit video. The secret bukanlah macam mana kita sediakan konten yang baik, tetapi rahsia kejayaan tu berada sebenarnya, kita boleh check dekat kita punya daily schedule. Jika daily schedule kita penuh dengan aktiviti-aktiviti yang mendekatkan diri kita dengan goal kita, yang meningkatkan karakter kita sebagai seorang pemimpin yang bagus, insyaAllah kita akan berjaya. So ingat, setiap pagi kena ada aha moments, iaitu
check attitude, check habit dan tengok aktiviti kita hari ni dah plan out ke belum. Okay, itu saja. Thank you Kak Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Coach Yana yang awesome. Masya Allah. So Alhamdulillah. Boy Ustaz Man. Thank you Kak Yana. Okay, so sebenarnya saya ni tengah memangku kepala Uthman dengan ber-CTD ya. Okay, so kita ada 7 minit lagi sebelum kita habis persiaran. Okay, so sekarang ni saya tengah terbakar dengan time ni jugalah. Saya tengah terbakar dengan Coach Zul Husna. Diorang tu adalah geng-geng booth saya dekat Sepang dan Nilai. So sekarang diorang tengah berada dekat Bukit Melati. Memandangkan saya jadi host untuk 3 hari ni, so saya tak dapat nak join diorang untuk buka booth dekat Bukit Melati lah. So Bukit Melati ni kalau you all nampak ni, no excuse tak ada booth say yes, tak ada banner, tak ada banting apa semua, tapi dorang dah start bekerja. Terbakar dengan partner saya. So the best thing is dorang Zulusna ni, dorang macam bagi kita mengimbau kenangan yang dulu-dulu tau. Dia kata sekarang ni okay, mungkin ada yang nak start juga nak buat menimbang bagi players apa semua. Macam Zulusna dia share, sekarang ni dorang dah start charge untuk orang yang naik penimbang. Bukan pasal, it's not about the money, but we filter out people earlier. Maksudnya kita macam filter orang yang serius. Yes, kita back to basics. Sebenarnya Zulusna kata mereka memang pun mereka kena bayar kita punya consultation. Sebab apa? Kalau kita charge dorang RM2, bermaksud kita nak dorang fahamkan. Bila kita bagi dorang consultation, sebenarnya nilai yang dorang bayar tu sebenarnya sikit je berbanding nilai consultation yang kita bagi. So RM2 dengan explanation, and then bila kita offer mereka program, bila kita dah share harga program sebenarnya lagi murah dengan consultation yang kita dah share dengan diorang. Nak faham tak dekat situ? Zulusna kata diorang dah start charge untuk bagi consultation, tapi dengan nilai RM2 compare kepada value yang diorang share tu, sebenarnya RM2 tu tak cukup pun dengan apa yang kita share. And then bila kita dah offer program lagi murah sebenarnya, sebab diorang dah dapat value tu. So itulah yang kami start dah nak buat tau. Bukanlah kami, diorang dah start dah buat charge tu, tapi kita punya end in mind macam tu. Charge RM2, tapi value yang kita bagi tu lagi tinggi. So bila kita offer program pun diorang dah tak kisah nak join mana-mana program, sebab diorang dah nampak dah value yang kita akan sediakan nanti. Okay, so kita ada 5 minit lagi. Siapa nak share? Kan. So siapa nak share? Lagi. Mungkin 1%, 2% yang nak share sebelum kita close kita punya CTD hari ni. Dan esok kita bersama host kita, Coach Zaidi in the house. Okay, so saya punya kontrak 3 hari dah habis. Okay. So siapa yang nak share, boleh unmute your mic, okay, boleh share your happiness ataupun apa sahaja yang anda nak buat hari ini, dipersilakan. Kak Naziha macam nak share je. Okay, silakan. Saya jumpa Kak Naziha ni di mana-mana sahaja dengan abang dia, memang sangat highest energy kan. Oh batuk, ingatkan nak share nak share. Rupanya batuk. Just nak ingatkan malam ni kita ada HOM. Oh, okay. Alhamdulillah. Malam ni kita ada HOM setelah seminggu last week kita ada HOM. Tak ada. Okay, tak ada. So, anyone lagi nak share? Nora nak share? Berada di Kota Singa sekarang? Okay, bolehlah share, sister. My sister ni pun sangat luar biasa. Sangat, orang kata, dia punya, karakter dia. Dia ada bawa seorang guest ke Extravaganza. And then dia punya downline tu pun tak supervisor pun lagi, tapi Nora punya tanggungjawab terhadap dia punya downline tu, sanggup jagakan, bawakan baby downline dia, bawakan ni luar biasa sister. So nak share tak your experience? Jom share. Boleh insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Okay, saya sebenarnya saya nak mendengar. Kan, tapi tak apa, saya kongsi juga. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari tu kan saya kata saya let go tiket saya kan, tiket balik kan, kita pergi naik bas ramai-ramai, lepas tu kita balik, tapi saya tak dapat nak balik sama. Saya kata sebab saya nak stay few days lah dekat rumah makcik saya. So Alhamdulillah saya stay lah kat rumah makcik saya, tapi
masa hari Ahad ke hari Isnin tu, saya rasa saya besarlah sangat-sangat. Sebab siapa yang tahu apa terjadi dekat Singapura tu, Alhamdulillah ala kulli hal, macam-macam berlakulah, yang mana bilik saya, yang mana bukan saya seorang, ramai bilik Kak Yat. Sebab bilik tu kita ambil bilik Kak Yat. Jadi bila Kak Yat kena reject, punya cancel, kena booking Kak Yat kena cancel. So yang termasuk saya, yang saya punya bilik tu pun kena cancel. Saya percaya kalau Kak Yat dapat satu bilik pun, dia mesti utamakan saya, sebab dia tahu saya ada Kak Mala, yang mana Kak Mala tu ada bawa baby. Tapi disebabkan dua-dua pun tak dapat dia nak tolong. Kak Yat tak dapat nak tolong kita semua kan. Macam tu. Jadi saya nampak kekesalan Kak Yat kat situ masa tu. Siapa yang tahu je lah situasi masa tu. Siapa yang tak pergi tak apa, situasi dia bila bilik kena cancel, kita terpaksa cari bilik lain yang mana kosnya double up, sebab Agoda takkan bayar waktu itu juga, betul? Dan saya pun tak tahu apa jadi dengan booking tu sekarang. Tapi long story short, yang saya rasa bersalahnya adalah, tanggungjawab saya adalah untuk pastikan Kak Mala dapat bilik tu. Maknanya tak adalah sebesar tanggungjawab Aina yang kena handle dua bas kan. Kena yang macam Kak Shu kena settlekan the food F&B untuk for the training 2 days punya lunch kan. Jadi bagi saya tak besar mana lah tanggungjawab saya tu. Tapi sepatutnya saya nak saya bukan terpaksa, saya lepaskan Kak Mala dulu. Thank you juga kepada Izan yang masa tu, Izan yang dah 8 bulan lebih tu, dia berjalan kaki sama-sama dengan kita untuk dari MRT Expo Drive pergi ke Aljunied, turun jalan kaki juga about like 10-12 minutes untuk ke hotel tu. Izan shufflekan seat untuk Kak Mala masuk satu bilik dengan Kak Zu, Izan dengan Syazah. Lepas tu dia kata, Kak Yong kau pergi duduk dengan Dr. Khadijah. Sampai macam tu sekali. Kat sini saya nampak the leadership tu sangat-sangat diperlukan waktu ni. So tak ada yang selfish. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sampaikan dalam group Extravaganza group tu, yang dalam trip bus tu, dia kata, Nora tak ada ni siapa-siapa lagi yang perlukan bilik, tolong cari. So Alhamdulillah saya duduk dengan Syaida. Sebenarnya kalau ikutkan dari awal 3-4 bulan lepas, memang saya duduk dengan Syaida. Syaida dah ajak saya, tapi saya cakap tak apalah, sebab Kak Mala kata nak ikut. So saya yes, inilah praktikal sebenar. Jadi Kak Mala kata dia nak ikut. So saya cakap takkan saya nak biarkan saya naik kereta, dia naik bas. So saya akan pastikan saya naik bas sama-sama dengan dia lah. Tapi jodoh kami hanya pada malam di hotel. Sepatutnya kita sama tapi tak sama, but it's okay. So pagi tu nak balik hari Ahad pagi-pagi tu pukul 5.30, pukul 6 kita dapat solat di masjid lah, masjid dekat Gelang. Lepas tu saya terus pergi bilik dia, ambil bag, sebab dia nak bawa stroller, dia nak bawa everything. Kita orang bawa pergi expo. So Alhamdulillah bila malam tu, kekesalan saya adalah bila saya tak dapat bersama. Berapa jam Siti? Dari checkpoint berapa? 9 jam? 7 jam. 7 jam. Sebab kita daripada checkpoint daripada pukul 9 kan, Total 12 jam. Masya Allah, Masya Allah. Balik tu 12 jam total. Ya Allah, saya rasa macam I'm so sorry masa tu. Sebab bayangkan 7 jam, 9 jam, 12 jam, saya tengok je apa saja yang ada update dekat dalam tu. Saya tak boleh berkata-kata sebab saya rasa macam, ya Allah, bersalahnya aku. Tapi masa tu saya tak terfikir langsung hari Ahad yang mana 21,000 orang, more than 21,000 orang yang datang ke Expo Drive untuk Herbalife Extravaganza. Jadi saya rasa macam, alamak, Kak Mala adalah seorang-seorang nak kena tolak troli semua apa-apa semua. Saya tak tahu macam mana. Dia pun tak ada cerita dengan saya. Dia kata thank you so much. I enjoyed the extravaganza. Dia kata tu je kat saya. Saya pun tak dapat nak tahu. Saya rasa macam, ya Allah, menangis. Masa tu saya rasa menangis. Macam manalah kalau aku nak handle banyak ramai organisasi kita satu hari nanti kan. So masa ni saya belajar banyak walaupun saya tak ada bersama dengan diorang yang dalam 2 bas tu. So Alhamdulillah, thank you kepada semua orang yang
berada sama-sama yang support Kak Mala dalam bas. Saya nampak yang tepuk tangan sebab dia pun ada share dekat dalam bas ke apa kan. Coach Siti, Kak Iyat, thank you sangat-sangat. Saya dengar tu saya rasa macam ya Allah, ini apalah apalah cabaran, apa nikmat lagi yang Allah dah bagi ni kita nak dustakan, yang mana kita ni pergi seorang, yang orang lain tu nak datang, nak dengar the environment, nak tengok the environment, terpaksa bawa anak. Tapi nasib baik Alhamdulillah anak dia sangat-sangat behave, syukur sangat-sangat. Tapi dia dah tahulah, dia kata next time kalau datang event dia memang datang as a business trip tu, memang dia takkan bawa anak lah. Tapi macam ni sebab dia nak juga. So malam yang bestnya sekali, dia rasa okay tak apa, not going for business yet, but it's okay because you nak dapat result. In a way saya sendiri kena dapat result saya balik. Kan, bukan start balik, saya nak result baru kan. So Alhamdulillah, Masya Allah. So okay, long story short, sekarang ni Ustaz Fuad ada pesan, tak kisah di mana pun berada, jangan rasa orang dalam bas tu semua highest energy, yang awak tu seorang-seorang kat Singapura ni tak highest energy. No matter where you are still highest energy, even more than 72 hours. Okay, keep the momentum tu sampai next extravaganza, bukannya habis 72 jam tu je. Betul kan? So Alhamdulillah, saya cakap alamak, diorang dah balik KL, diorang dah balik Malaysia, diorang dah buat focus group. Tapi no matter where you are, you have the purpose. Okay, you have the purpose why you stay here. So my mindset was last time, kenapa saya nak datang sini, saya nak ziarah. Pertama saya nak ziarah, tapi sebenarnya ramai-ramai saudara mara saya dekat sini, saya ada berapa family kat sini, about 6, 7, 8 families kat sini, memang perlu bantuan saya. Makcik saya dah kaki dia dah memang operated, dah tak, bukan amputated lah, kaki dia dah luka, dah ada nanah. Dia memang kencing manis daripada masa dia muda. Dulu pun dia dah pernah makan nutrition. Lepas dia makan nutrition, tiba-tiba dah hypo. Masa tu kita tak ada ilmu, kita tak tahu kenapa boleh tiba-tiba jadi rendah darah apa-apa semua. Tapi sekarang kita dah tahu. So bila pagi tadi bawa dia sarapan dengan nutrition, instead of dia goreng epok-epok dengan aku, dia goreng karipat, dia goreng buat kuih pau lah apa-apa semua. Pagi tadi dua-dua minum, makcik dan pakcik saya dua-dua minum nutrition cookies and cream yang saya bawa. So Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dia said sedap lah. 10 tahun dulu tak sedap macam ni, dia kata. Masa tu kita bagi dia flavor strawberry kan. Tapi bila dia dah jadi hypo tu, kita dah takut, dah cakap Mati jangan makan lah, Mati tak nak makan. Tapi Alhamdulillah pagi ni dia okey, sebab dia memang dah jab dengan insulin. Tiap pagi mesti ada 14 jab. So kita kena dekatkan diri kita dengan family lah. So kat sini lepas tu ada orang yang datang cuci, buat dressing kaki dia tadi pun, kita dah bagi dia shake juga. So dia kata dia nak start program. So this is the purpose. So jangan rasa kita seorang-seorang kat sini. Saya rasa macam Singapura ni besar lah market saya, insyaAllah. Saya takut kalau saya balik Fit and Well tu mungkin kejap-kejap je lah kot nanti. Tak adalah, gurau-gurau. So insyaAllah saya akan balik dalam next week lah. End of this week insyaAllah saya ada balik di KL. So ramailah family member saya yang saya dah akan shake partikan kejap lagi. Hari Sabtu ni diorang datang, so kita akan bershake party sama-sama. So let's go for our nearest people first. So bila nearest people first, kita dah start macam Yana kan. Sebab Yana ada pemerhati saya. Hai Yana. Mak Yang start dengan adik-beradik, lepas tu anak-anak, lepas tu saudara-saudara mara, in-laws, macam tu lah. Yang tu yang saya, macam Yana, abang ipar dia pun dah join, Syida ada. So benda-benda macam ni lah. Tu sebabnya bila kita tengok press team yang ada tu, mak dengan anak naik stage sama-sama for honors kan masa tu. Lepas tu yang baru-baru ni juga. So kita nampak kat sini kita boleh grow dan kita boleh jadi apa yang orang-orang yang kita dah nampak. I know, yakin tu dekat extravaganza tu dah banyak dah. So kita nampak Joanne, kita dah nampak kita berdiri masa-masa tu. Kan yang baru-baru ni adik mertua kakak. Ya Allah, maknanya kan sekarang ni kita we just start all over again, not start all over again, we just getting started. Kan
So let's do it. I wish you all the best. Apa saja cabaran yang berlaku dekat extravaganza tu, itu semua mendewasakan kita. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much sister for sharing. Okay, so Alhamdulillah kita punya CTD yang sangat luar biasa dan semua highest energy open video. Semoga insyaAllah esok kalau ada lagi yang nak share, esok kita masih ada lagi CTD dengan host kita Coach Zaidi yang awesome. So jom kita tangkap gambar kawan-kawan. Hari ni saya dah last jadi MC kan. Saya booking for 3 days. Okay, jom open your video and let's take a picture. 1, 2, alamak. Okay, Mai dah hantar dah tu. Okay, 1, 2, 3. Banyak pula notification. 1, 2. Masya Allah omennya. Ada lagi ke page tu? Wow, Masya Allah ramainya buka video. Ada Kak Roy lagi second push dengan Ustaz Man. 1, 2, 3. Wah, luar biasa highest energy. Okay, semoga kita punya energy ni berkekalan, berterusan for 90 days kan. Okay, itu sahaja daripada saya. Salam sayang semua. Assalamualaikum. Kalau ada terkasar, kurang bahasa kan, tergurau berkasar tu, maafkan saya. Yang baiknya semua datang daripada Allah, kekurangan tu daripada saya. Bye, sarang hei. Bye. Aku tak tahu untuk apa aku ingat pipi tembam. Rupanya cara baru nak bentuk love. Pelik aku sekarang punya passion nak bagi love tu kan.